Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Rifai Berbasaman, nombor matrik 050702. Saya akan membentangkan tentang rumah-rumah ibadah dalam kepelbagaian agama di Malaysia dalam skop agama Islam, iaitu saya akan membentangkan tentang masjid. Maklumat umum kajian. Tajuk artikel yang saya akan ulas adalah tajuknya Permakasaan Peranan Masjid di Malaysia Era Kontemporari. Penulisnya ialah Nur Azlina Abdul Wahab, Nur Afifah Abdul Hamid dan juga Nur Ajila Cekman. Tahun terbit 2016. Bilangan artikel ini adalah jilid kelima, isu kedua. Penerbit bagi artikel ini adalah Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Melaka. Baiklah, sinopsis kajian. Jurnal ini telah dipilih bagi tugasan ini berada dalam klasifikasi jurnal keagamaan yang bertajuk Permakasaan Peranan Masjid di Malaysia Era Kontemporari. Jurnal ini telah ditulis oleh Nur Azlina Abdul Wahab, Nur Afifah Abdul Hamid dan Nur Ajila Cekman dan telah diterbitkan oleh Universiti Teknologi Mara Melaka pada tahun 2016. Jurnal ini telah ditulis berdasarkan sebuah kajian yang ingin memfokus fungsi dan juga peranan masjid dalam pembangunan masyarakat serta pemakasaan masjid. Jurnal ini juga menerangkan cara kajian asal ditapik dari segi latar belakang kajian, pemilihan responden, pemilihan teori yang ingin digunakan. Penulis memulakan jurnal dengan sejarah ringkas berkenaan peranan masjid pada zaman Rasulullah dan memberikan beberapa definisi masjid. Penulis memfokuskan peranan masjid terhadap masyarakat dan memberikan beberapa fakta sejarah tentang masjid dan kaitan institusi ini dalam mempengaruhi pembentukan sosial masyarakat di Malaysia. Metodologi yang digunakan. Kajian ini adalah satu kajian tinjauan yang berbentuk deskriptif. Kajian deskriptif adalah mereka bentuk kajian bertujuan untuk memerihalkan satu fenomena atau situasi yang berlaku semasa kajian dijalankan. Artikel ini menggunakan kaedah pematian dan analisa kandungan. Antara buku kajiannya yang dapat saya nyatakan sebagai rujukan yang digunakan dalam pembikinan artikel tersebut. Yang pertama, Saleh A 2010, Masjid dan Konselor dalam Pembentukan Generasi Muslim, Seminar Kebahasaan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid, halaman 115. Yang kedua, Syauqi di 2004, Al-Mu'jam Al-Wasit, Al-Qahirah, Maktabah Al-Syarq wa Al-Dawliyah. Itu antara yang saya katakan rujukan dan diperoleh. Dapatan kajian. Masjid merupakan sebuah tempat ibadah bagi umat Islam seluruh pelosok dunia. Jelas dalam sejarah bahawa masjid telah memainkan peranan penting ke arah pembangunan insan dan masyarakat serta kekinian tamadun Islam itu sendiri. Masjid seperti yang kita tahu adalah tempat ibadah. Akan tetapi masjid juga merupakan tempat untuk perkara-perkara tentang pentadbiran, ekonomi dan juga pendidikan. Maka masjid ini merangkumi segala aspek dalam segi kegunaannya. Usaha untuk menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan Islam terutamanya dalam membangunkan masyarakat Islam kontemporari di Malaysia
masjid ini perlulah diimarahkan dan diperkasakan oleh pentadbir masjid itu, oleh imam dan ejek-ejek masjid. Maka dengan itu dapatlah mengeluarkan fungsi selain daripada semata-mata menjadi tempat ibadat. Hubungan antara masyarakat Islam dan masjid tidak dapat dipisahkan kerana masjid adalah tonggak dan nadi besar kegiatan umat Islam. Jadi, jika masjid ini tidak dijadikan sebagai pusat pengumpulan masyarakat Islam di Malaysia ini, kita tidak dapat menerapkan ukhuwah dan kesatuan yang mana penting dalam menguatkan jati diri dan kekuatan Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haras Nami Mukhtar, nombor metrik 049588, yang dimulakan Dr. Aman Daimah bin Ma'zin selaku pensyarah bagi subjek Muqaranah Al-Adyan. Saya ditugaskan untuk memberikan pembentangan bagi tajuk rumah-rumah ibadat dalam kepelbagaian agama di Malaysia. Fokus saya adalah agama Kristian. Maklumat umum kajian berdasarkan artikel yang saya ambil ini, yang mana bertajuk pengaruh dan kesan pergerakan-pergerakan Pentecostalisme dan karismatik ke atas gereja-gereja di Petaling Jaya dan juga Kuala Lumpur. Satu kajian ke atas perubahan dalam pemikiran dan kebudayaan keagamaan Kristian. Penulisnya adalah Chin Peteh, seorang pelajar ijazah sarjana model sastera. Sesi 1993/94 pada muka surat 31 hingga muka surat 45, iaitu kajian saya lah. Okey, penerbit Bilik Sumber Jabatan Antropologi dan Sosiologi Universiti Malaya. Sinopsis kajian. Kan artikel tersebut, kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji dan meneliti tempat ibadat bagi penganut agama Kristian di Malaysia. Dalam latihan ilmiah ini, penulis menghuraikan Pentecostalisme dan karismatik di Amerika Syarikat dan seterusnya, membicarakan pola perkembangan serta pengaruhnya ke atas komuniti Kristian di Malaysia. Kajian ini akan memfokuskan ke gereja-gereja yang terdapat di Malaysia, di mana penulis mengetengahkan gereja Spiritual Assembly dan Salvation Church. Seterusnya, penulis menghuraikan aspek-aspek struktur keanggotaan gereja serta aktiviti yang diadakan oleh gereja-gereja tersebut. Selain itu, penulis membawakan isu khas, iaitu mengenai satu bentuk evangelistik dan organisasi berdasarkan penyembuhan yang terkenal, iaitu Healing Rallies, untuk melihat pengaruh dan kesannya ke atas masyarakat Kristian. Akhir sekali, penulis membicarakan isu keagamaan yang timbul akibat perkembangan pergerakan-pergerakan Pentecostalisme dan karismatik dengan melihat dan membandingkan fenomena-fenomena yang diperhatikan dari gereja-gereja kajian penulis. Metodologi dan rujukan. Penulis menggunakan kaedah kualitatif untuk menyiapkan latihan ilmiah ini, di mana penulis mengumpulkan data secara pemerhatian, temubual dan juga analisis dokumen. Penulis menemukan responden yang hadir ke gereja dan juga kenalan penulis dan berkhidmat di gereja tersebut. Penulis juga menganalisis dokumen, di mana penulis menggunakan 23 buku sebagai bahan rujukan. Antaranya saya di sini memberikan 2
sahaja. Pertama, agama Susan 1984, Experimentation and Renewal Among Malaysian Christian, Southeast Asian Journal of Social Science. Okay. Yang kedua, Lim Phillips 1992, Action of the Charismatic Movement, Ingoh Kit Peng, Fading in Malaysian Church and Mission, Petaling Jaya Pustaka Sufes. Okay. Daripada latihan ilmiah tersebut, dapat saya simpulkan lokasi kajian latihan ilmiah ini ada dua, iaitu Spiritual Assembly dan Salvation Church. Dan keanggotaan gereja terdiri daripada pastor, associate pastor dan ahli-ahlinya dipanggil sebagai elders. Antara aktiviti yang ada di gereja iaitu service Ahad, prayer meeting dan Bible study. Servis Ahad ini di mana pastor akan memberikan khutbah dan seterusnya melakukan aktiviti penyembahan. Dalam aktiviti penyembahan ni, penganut yang hadir pada hari itu hendaklah memberi segala pengakuan kesalahan yang telah dia lakukan. Dan selepas pada berlakulah proses penyembahan. Dan setelah selesai itu, penganut ini akan berterima kasih kepada Holy Spirit, menganggap telah menerima atau mereka lah, lebih kurang macam tu. Okey, yang itu aktiviti gereja ni, Bible study. Bible study ni akan dilakukan pada hari Selasa dan hari Khamis. Bahasa yang digunakan untuk pengajian Bible adalah dalam bahasa Inggeris dan juga Kantonis. Okey, sekian daripada saya. Wallahu alam, saya serahkan kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Diaudin bin Rosli, Metrik 049848. Saya akan membentangkan mengenai kajian rumah-rumah ibadat dan pelbagaian agama di Malaysia, iaitu untuk agama Hindu. Baik. Baik, secara maklumat umum, ini merupakan artikel yang saya pilih sebagai rujukan ataupun sebagai kajian untuk rumah-rumah ibadat bagi agama Hindu. Baik, tajuk artikelnya adalah sejarah perkembangan awal kuil batu cave, mana penulisnya adalah Parameswari Krishnan, merupakan pensyarah di Universiti Selangor, dan tahun terbitan adalah pada tahun 2017. Nerbitnya adalah Universiti Selangor dan bermuka surat 1 sehingga 22. Baik. Okey, sinopsis kajian secara ringkasnya mengenai kajian artikel ini, yang mana penulis memfokuskan kepada sejarah awal agama Hindu dan kuil di Malaysia dan pembentukan kuil batu cave pendengarnya. Tahu secara jelas, yang mana pada awalnya penulis memfokuskan pada masyarakat India yang datang ke tanah Melayu pada ketika itu, dan mereka ini membawa juga agama bersama mereka. Buktinya apa? Mana agama Hindu yang dibawa oleh masyarakat India ke tanah Melayu ini dapat dijadikan bukti terdapat kuil-kuil yang ada hampir di setiap ladang. Paling kurang satu ladang akan ada satu kuil pada waktu itu. Baik. Dan kemudian penulis memfokuskan pula perkembangan salah satu kuil yang paling lama di tanah Melayu, iaitu kuil batu cave yang usianya mencapai 120 tahun, dan mana dia bermula daripada sejarah bagaimana kuil itu wujud di batu cave, sehinggalah berlaku perkembangan, berlaku penambahbaikan pada kuil tersebut. Dan kemudian penulis membincangkan perkembangan yang penting yang berlaku di kawasan sekitar batu cave sehinggalah tahun 2000. Contohnya terdapat bangunan-bangunan ataupun tambahan kuil di kawasan
sekitar, terdapatnya gerai-gerai di kawasan sekitar Batu Cave. Antara kekembangan yang berlaku di sekitar Batu Cave. Baik. Okay. Untuk ulasan metodologi dan juga rujukan, penulis menggunakan kaedah kualitatif sebagai metodologi penulisan. Dan penulis ini mengumpulkan maklumat secara pemerhatian, membual dan mengutip data dari bahan ilmiah yang berautoriti. Bahan ilmiah yang berautoriti ini antara yang penulis nyatakan adalah seperti kajian Akib, majalah Kuil Batu Cave dan sebagainya. Yang mana kajian melalui bahan ilmiah ini lebih berfokus kepada bahagian sejarah. Dan antara rujukan yang dijadikan oleh penulis antaranya sejarah Malaysia tahun 18 hingga 1963, buku antara selain daripada itu kehidupan dan permasalahan yang dihadapi oleh peladang di Malaysia, kebenaran dalam agama Hindu, dan banyak lagi sebenarnya rujukan yang dijadikan oleh penulis. Baik, dapatan kajian. Baik, kajian yang dijalankan adalah berfokus di Kuil Batu Cave Selangor, yang mana kemudian dapat dalam banyak-banyak kuil, penulis memilih kuil di Batu Cave, yang mana kuil di Batu Cave adalah kuil yang paling lama yang wujud di Tanah Melayu, yang berusia lebih 110 tahun. Yang mana pada asalnya kuil Batu Cave ni merupakan tempat untuk mengutip najis kelawar. Tapi setelah masuk tahun 18 ke 19, waktu tu berlakulah perkembangan, wujudlah kuil di situ. Baik. Kemudian dapatan yang kedua adalah saya dapat melihat bahawa agama Hindu dan juga rumah ibadat tidak dapat dipisahkan. Kerana ada satu kata-kata yang ada dibawa oleh salah seorang tokoh agama Hindu, mengatakan bahawa jangan tinggal di kawasan yang tiada kuil. Yang mana membuktikan bahawa kuil ini sebagai tempat ibadat yang sangat berkait rapat dengan kehidupan seorang penganut agama tersebut. Kemudian dapat kita lihat juga perkembangan infrastruktur di kawasan kuil yang telah menghidupkan suasana untuk penganut dan juga untuk pelancong. Yang mana kita tahu bahawa kuil Batu Cave ini adalah antara kuil yang famous, yang agak popular, yang menjadi tarikan buat pelancong luar. Dan juga dapat saya lihat, dapat saya kaji bagaimana perkembangan pada kuil Batu Cave ini berlaku adalah disebabkan pengurusan yang sangat cekap, di mana mereka menjalankan pertukaran pengurusan 2 tahun sekali supaya ada penambahbaikan daripada pengurusan yang sebelumnya. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haris bin Baharudin, 051012 daripada Usuluddin 6B. Pada hari ini akan membentangkan tugasan subjek Muqaranah Al-Adyan yang bertajuk Rumah-rumah ibadat dalam kepelbagaian agama di Malaysia, agama Sikh. Jom. Mengenai maklumat umum kajian ini bertajuk peranan Gurdwara dalam pembentukan identiti Sikh di Malaysia antara ideal dan praktis. Artikel ini ditulis oleh Sarjit Singh Darshan Singh Gill, diterbitkan oleh Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia pada tahun Mei 2008. Setiap agama mempunyai bangunan khusus atau tempat suci di mana penganutnya dapat berkumpul untuk beribadah, berdoa dan melakukan upacara keagamaan masing-masing. Dalam agama Sikh, ia dinamakan sebagai Gurdwara. Kataan Gurdwara itu berasal daripada bahasa Punjabi yang membawa maksud tempat tinggal guru atau gerbang, pintu yang menuju kepada guru. Walaupun Gurdwara disebut sebagai tempat kediaman Tuhan,
Namun penganut-penganut Sikh percaya bahawa Tuhan itu berada di mana-mana, atau dengan kata lain tidak bertempat atau tidak berada di satu sudut penjuru. Pada zaman pengasas agama Sikh yang kelima, iaitu Sri Guru Nanak Arjan Dev Ji, Gurdwara yang dibina pada ketika itu lebih dikenali dengan nama Dharamsala atau tempat beriman. Gurdwara berfungsi sebagai pusat komuniti bagi penganut-penganut Sikh untuk berinteraksi dan menggerakkan perpaduan antara mereka. Dalam Sikhism, dedikasi secara peribadi seseorang itu untuk menjalani kehidupan adalah penting. Namun dari segi aspek lain dalam agama Sikh, iaitu sangat jemaah, ia adalah lebih diutamakan. Sebagai seorang penganut Sikh, seorang itu bukan sahaja harus bertafakur kepada Tuhan secara individu, tetapi juga mestilah secara berjemaah atau community. Kita ke segmen seterusnya, iaitu peranan Gurdwara. Tujuan utama Gurdwara adalah tidak lain tidak bukan bagi memenuhi keperluan keagamaan dan sosial komuniti Sikh di tempat tersebut. Gurdwara bertindak sebagai pusat pembentukan identiti komuniti Sikh, di mana ia merupakan tempat bagi penganut Sikh untuk mempelajari kepercayaan mereka, etika, adat istiadat, tradisi dan juga kitab suci agama Sikh. Boleh dikatakan Gurdwara lah merupakan satu-satunya pusat keagamaan bagi penganut Sikh untuk menjalankan upacara keagamaan mereka. Antara upacara tersebut seperti berkumpul mempelajari mesej yang termaktub dalam kitab suci mereka, iaitu Sri Guru Granth Sahib Ji, menjalankan upacara sembahyang, upacara Amrit Sanskar, pertunangan perkahwinan, upacara Parkash dan Semati, dan juga tempat untuk melantik Granthi Sahib. Untuk pengetahuan semua, Granthi Sahib itu ialah orang yang berpengetahuan tinggi mengenai falsafah dan agama Sikh. Granthi Sahib lah yang berperanan dalam menjalankan upacara keagamaan tersebut. Granthi Sahib sangat dihormati oleh penganut Sikh, malah dianggap sebagai wakil kepada Tuhan, guru kawazir. Oleh sebab itu, sesebuah Gurdwara akan mempunyai jawatan kuasa pengurusan Gurdwara yang bertindak sebagai badan utama yang mengurus, mengawal serta mentadbir perjalanan sesebuah institusi Gurdwara. Jawatan kuasa pengurusan Gurdwara lah yang bertanggungjawab dalam menguruskan aktiviti keagamaan, menganjurkan sebutan perayaan, melantik Granthi Sahib, menjemput ulama agama mereka untuk menyampaikan khutbah, serta mengendalikan kelas agama kepada golongan muda. Antara peranan lain, memastikan institusi Gurdwara sentiasa cukup dari segi dana, sumber kewangan untuk memastikan aktiviti yang bakal dijalankan berjalan lancar. Sumber kewangan diperolehi hasil daripada kutipan gerahi, canda, puja, golak dan juga penginapan keluarga Sikh atau musafir yang menginap di Gurdwara tersebut. Hasil kewangan akan disalurkan bagi memperbaiki keadaan Gurdwara, memenuhi kelengkapan, membayar bil utiliti dan untuk menampung kos kemudahan yang disediakan. Penulisan artikel ini hasil daripada kajian yang dijalankan secara kualitatif, iaitu kajian etnografi mengenai peranan Gurdwara dalam pembentukan identiti komuniti Sikh di Malaysia dari segi sejarah dan transformasi institusi keagamaan tersebut. Data-data dikumpul dan diteliti oleh pengkaji melalui kerja lapangan, iaitu melalui kaedah pemerhatian ikustera dan temembual mendalam di dua buah Gurdwara, iaitu Gurdwara Sahib Tat Khalsa Diwan yang terletak di Kuala Lumpur dan juga Gurdwara Sahib Kota Kinabalu, Sabah. Seramai 10 orang responden yang temembual dalam kajian ini bagi mengumpul data kajian. Ini antara rujukan yang digunakan dalam kajian tersebut. Akhir sekali, hasil dapatan daripada kajian ini didapati penglibatan komuniti Sikh dalam kegiatan keagamaan di Gurdwara telah didorong oleh pelbagai faktor, iaitu dipengaruhi oleh kepentingan kekeluargaan, psikologi dan program keagamaan yang diadakan di Gurdwara tersebut. Berdasarkan kajian ini juga, dua golongan utama
dalam agama Sikh, iaitu Granthi Sahib dan Jawatan Kuasa Pengurusan Gurdwara, telah memainkan peranan penting dalam menjadikan Gurdwara itu sebagai sebuah institusi keagamaan dan dalam pembentukan identiti komuniti Sikh. Masing-masing dari mereka mempunyai peranan khusus dalam mengekalkan serta mengukuhkan lagi institusi Gurdwara dan identiti komuniti Sikh, kerana identiti sebagai seorang penganut Sikh itu bukan sahaja melambangkan dari segi adat budaya, tetapi juga melambangkan agama Sikh itu sendiri. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Muhammad bin Mamarafi, nombor metrik 050343. Kita akan sambung kepada pembentangan yang seterusnya, iaitu mengenai tempat ibadat agama Buddha aliran Vajrayana di Malaysia. Kita akan pergi kepada slide yang pertama, iaitu mengenai maklumat umum kajian mengenai artikel tersebut. Penulisnya merupakan iaitu bernama Lo Bauji dan Rahilah Omar. Saya juga meletakkan email dua orang penulis tersebut. Tahun dibuat artikel itu, tahun publicity, tahun dipublishkan artikel tersebut adalah pada September 2018. Muka surat 1 hingga 15 termasuk buku depan dan juga rujukan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut merupakan link artikel tersebut. Seterusnya, sinopsis kajian. Artikel tersebut adalah bertujuan untuk mengkaji perkembangan penyebaran aliran Buddha Vajrayana di Malaysia antara tahun 1977 hingga 2012. Selain itu, kajian tersebut juga bertujuan menganalisa pengaruh Buddha Vajrayana terhadap sosioekonomi masyarakat Cina di Malaysia. Aliran Vajrayana ini merupakan aliran yang paling terkemudian berbanding aliran Mahayana dan Theravada ataupun Hinayana di Malaysia. Aliran Vajrayana ini telah ada di Malaysia pada tahun 1971, akan tetapi telah dirasmikan pada 1977 oleh Guru Tulku Urgyen Rinpoche di Kuala Lumpur dengan pembinaan kuil ataupun wad yang pertama di Malaysia aliran Vajrayana ini, yang bernama Kuil Karma Kagyu Dharma Society Kuala Lumpur. Kuil tersebut merupakan pencetus kepada ajaran Vajrayana ini di Malaysia. Dan daripada tahun 1977 itu hingga 2012, menurut kajian telah terbinanya lebih 24 kuil Buddha ajaran Vajrayana ini. Penulis juga menyentuh berkenaan seni bina, struktur binaan, buku kitab mantra juga dibawa daripada negara asal, iaitu China, Tibet. Fully kebanyakannya adalah keseluruhannya merupakan dibawa terus daripada China. Akan tetapi disebabkan oleh ramainya penganut agama Buddha aliran Vajrayana ini di Malaysia, usaha untuk menterjemahkan daripada bahasa Tibet itu kepada bahasa Inggeris bagi untuk masyarakat penganut agama aliran Vajrayana ini untuk menghayati isi kandungan yang terdapat dalam kitab mereka itu. Seterusnya, setiap kuil akan adanya satu sami atau guru dalam mengetuai upacara keagamaan dan sesi soal jawab antara penganutnya. Dan setiap kuil itu pula adanya organisasi yang mengetuai setiap kuil itu bagi sesi daripada equality, pembayaran bil, upacara, pengendalian kos dan segala urusan berkenaan kuil itu, berkenaan wad itu. Seterusnya kita akan pergi kepada slide seterusnya. Ini merupakan Guru Tulku Urgyen Rinpoche, iaitu merupakan pengasas ataupun yang mengasas, yang membuka pada 1977 itu, yang merasmikan agama aliran Vajrayana di Kuala Lumpur itu dengan pembukaan kuilnya yang pertama. Seterusnya ada gambar tersebut. Karma Makyun Buddhist Center itu merupakan organisasi untuk mengetuai kuil-kuil. Seterusnya VBCM bagi mengetuai seluruh Buddha di Malaysia. Seterusnya ini merupakan
sedikit gambar mengenai Karma Garya Dharma Society Kuala Lumpur. Itu merupakan kuil yang pertama aliran Vajrayana dibina di Malaysia. Slide seterusnya, metodologi dan rujukan. Penulis menggunakan kaedah kualitatif ataupun kaedah perpustakaan dengan menggunakan konten analisis terhadap sumber yang diperolehi. Selain itu, sumber-sumber primer diperolehi dengan menggunakan kaedah muramah dengan respon-respon yang terpilih. Seterusnya, berikut adalah rujukan-rujukan buku. Terdapat banyak lagi. Di sini saya hanya meletakkan dua, iaitu majalah terbitan tahunan Karma Kagyu Dharma Society 2014. Seterusnya, Wang Shirak 2017. Seterusnya, ini merupakan rujukan internet. Itu merupakan rujukan internet, ada lebih kurang 5-6, tapi di sini saya hanya meletakkan dua. Seterusnya, temu bual. Untuk temu bual ini dia hanya bertemu pada 3 orang mengikut artikel tersebut. Encik Chow Heng So Mantan, Presiden Vajrayana Buddhist Council of Malaysia. Encik Ko Yu Fok, Mantan Presiden Vajrayana Buddhist Council of Malaysia. Encik P Hi Hen, Pengerusi Vajrayana Buddhist Council of Malaysia. Saya rasa seterusnya kita akan pergi kepada dapatan kajian. Yang pertama, Guru Talgu Uryan di Pochi menjadi titik permulaan kepada perkembangan ajaran Buddha aliran Vajrayana ini pada tahun 1977. Walaupun aliran ini telah ada pada tahun 1971, akan tetapi dengan hadirnya Guru Talgu Uryan di Pochi ini, dengan pembinaan kuil pertama aliran tersebut, menjadi titik permulaan kepada perkembangan ajaran Buddha aliran Vajrayana ini. Seterusnya, dapat mengetahui secara langsung berkenaan perkembangan aliran Vajrayana sebelum dan selepas tahun 1997. Melalui kajian ini, saya dapat mengetahui perkembangan aliran tersebut, sama ada sebelum 1997 dan juga selepas 1997. Mengikut kajian berdasarkan artikel tersebut, daripada tahun 1997 hingga tahun 2012 sudah terbinanya lebih 24 wat ataupun kuil aliran Vajrayana ini di Malaysia. Ini bermaksud perkembangannya semakin meluas dari segi di Kedah, di Penang, di Kelantan. Kelantan akibat daripada berdekatan dengan negara Thailand. Seterusnya, iaitu yang ke nombor 3, iaitu proses penyebaran agama Buddha aliran Vajrayana ini dalam kalangan Cina di Malaysia. Pada asalnya pun masyarakat Cina merupakan titik permulaan kepada penyebaran ajaran tersebut. Akibat daripada imigrasi daripada masyarakat Cina ke tanah Melayu, saya kira pada masa itu, akibat daripada British. Mereka datang menaiki kapal, saya kira menaiki kapal untuk datang ke tanah Melayu ini sambil membawa patung, ajarannya, dari segi pakaiannya, budaya, alirannya, terus datang kepada tanah Melayu ini, yang membawa impak yang besar kepada masyarakat Melayu. Bukan masyarakat Melayu, impak yang besar kepada penganut ajaran tersebut. Ciri-ciri kuil ataupun wat aliran Vajrayana. Ciri-ciri kuil dan aliran Vajrayana ini merupakan total 100%, total 100% daripada negara China, iaitu di Tibet. Dari segi bahasa dia, dari segi penggunaan kitab dia, dari segi mantra, semuanya diimport 100% daripada negara Tibet tersebut. Akibat daripada ramainya penganut agama Vajrayana ini, aliran Vajrayana ini, maka mereka ini membuat satu inovasi, satu lonjatan dengan mentranslatekan daripada bahasa Tibet ke bahasa Inggeris bagi masyarakat aliran tersebut untuk menghayati lebih lagi mengenai isi tersebut. Seterusnya, penubuhan Vajrayana Buddhist Council of Malaysia, VBCM, berdasarkan gambar yang slide yang sebelumnya. VBCM ni merupakan persatuan untuk mengawal seluruh Buddha aliran Vajrayana ini di Malaysia. Saya rasa setakat itu saja pembentangan saya untuk kali ini mengenai aliran Vajrayana di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.